Sebab kalau tuan-tuan doa itu musbah pun, dia takkan menyebabkan kita lama mati juga. Kalau sakit sembuhkan, lepas sembuh, sonok-sonok, jatuh tangga mati. Masih duduk buat kali jalan, itu panjang umur. Dah sihat, boleh berjalan bulan 5-4, jatuh tangga mati. Dia kata, apa nilai sihat? Akhirnya mati dah. Orang tu bila, Ustaz, saya kira sihat, jantung baru, Ustaz. Masa macam 30-an, esok mana haji? Dah luar dah. Dia baru cerita nak kahwin. Sebab dia rasa dah muda, umur 30 tahun balik. Masa dia umur macam dia rasa 70 tahun tak mati. Tuan-tuan, kita cuba elak. Sakit ni sebab kita takut mati. Akhirnya sihat pun mati. Kemudian tuan-tuan, makrifat kepada hari akhirat. Sebab itu kita tak kecewa dengan hidup, sebab kita tak ada akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita tak pernah putus asa dengan hidup, sebab kita ada akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita tak akan memalas kejahatan, sebab kita ada akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita sanggup diuji oleh Allah sebab kita ada akhirat. Kerana itu tuan-tuan, kita boleh bersabar. Dan kesabaran yang tinggi sebab kita ada akhirat. Kita bukan di sini, ini sempit, dunia yang sempit. Tidak muat untuk Allah letakkan syurga. Sebab syurga paling kecil tuan-tuan 10 kali ganda daripada segala nikmat yang dicapai oleh ahli dunia. Tuan-tuan, satu syurga, langit dan bumi. Tak muat. Kerana itu kita nampak bumi ini sempit. Sebab itu Nabi kata, dunia sijun mu'min. Dunia itu penjara orang beriman kecil. Jaga. Sebab orang beriman berdasarnya akhirat. Di sana kemerdekaan ni. Sini kalau Allah nak beri pahala pun kecil kan? Sebab tu pahala tu Tuhan tak tunjuk. Pahala tu besar. Dunia ni kecil, tak muat. Pahala tu bukan nak 100%. Pahala tu terlalu besar. Yang cuma akhirat Allah boleh bagi sebab sesuai tempat dia. Atau kita nak bagi hadiah kereta, takkanlah menyampaikan hadiah tu dalam masjid. Tak mau buat kereta, mesti kat tengah padang. Kalau saya nak bagi hadiah, ialah private jet. Takkanlah tuan-tuan saya buat program tu dalam dewan untuk hadiah private jet. Mestilah tempat luas sebab private jet tu besar. Ini kan syurga lagi besar. Takkan tuan-tuan Allah nak beri kat dunia kecil, dunia ni tuan-tuan kecil. Allah nak tunjuk dunia ni kecil, tuan-tuan tengoklah kubur tuan-tuan kecil. Itulah dunia sebenarnya. Sekadar tu tak nak hantu dunia. Duduk situ. Tuan-tuan nak tengok dunia, tuan-tuan tengok kawasan tuan-tuan tidur. Tuan-tuan kita kalau boleh kata size king atau double king, triple king, whatever. So, tuan-tuan tidur besar mana kawasan? Space. Tuan-tuan tidur sini. Macam kita tidur dalam kubur. Dua kubur. Itulah dunia tuan-tuan. Kecil je. Kalau rumah bangun 8 tingkat, tuan-tuan tidur kat mana? Tak kat kursi panjang kat rumah. Besar tu dunia tuan-tuan. Tak besar dunia kita tuan-tuan. Pengetahuan kita kat situ je. Kalau saya duduk sini dia saya tak akan tahu sebelah. No. Itulah dunia kecil. Padahal saya jauh boleh tengok. Ada dinding melekat. Kecil dunia. Saya tak boleh menembusi dinding sebab dunia ni sempit. Telinga saya boleh dengar jauh ni. Tak dengar jauh. Kadang orang sebelah bisik pun saya tak dengar. Tak dengar. Sebab apa? Sebab dunia itu sempit. Sejak bila kita kata dunia itu luas untuk kita nikmati? Sempit tuan-tuan. Kalau kita nak dalam dunia, kena duduk atas kursi. Sebab dia kecil. Dalam kereta yang space kita tu kecil. Itulah dunia kita. Dan kerana kita satu dunia. Biar raja, biar kaya. Satu dunia. Last kali. Sebab itu kita berbangga dengan akhirat. Dan makrifat pada takdir. Takdir apa yang Allah putuskan. Apa pun kita redha yang mengembirakan. Lalu kita syukur. Yang tak gembira lalu kita sambut. Baik, ini saya syarah apa yang pengarang sebut. Tapi hadis ini saya nak cerita sebab pengarang kita tak cerita hadis ini secara detail. Baik, Nabi kata 5 perkara. Saya ringkaskan uraian. Tanda orang tu ada iman. 5 perkara itu contoh pertama, at-taslim li amrillah, serah pada Allah. Redha dengan qada Allah. Tafwid juga menyerah pada Allah. Tawakal juga serah pada Allah. Sabar, maklum. Ada 3 perkataan tuan-tuan mungkin confuse. Sebab semua maknanya serah pada Allah. Yang pertama at-taslim, serah pada Allah. Yang kedua at-tafwid, serah pada Allah.
Yang ketiga, tawakal, serah pada Allah. Pengarang kita nak terjemah satu istilah yang berbeza pun payah. Akhirnya dia akan terjemah gini je. Menyerah segala urusan pada Allah, menyerah diri pada Allah. Urusan, kemudian diri, kemudian tawakal pada Allah. Saya nak uraikan bagi tuan-tuan faham. Mungkin pengarang kita dia tulis sebab muknya untuk pembaca yang sifatnya umum. Tuan-tuan pula belajar sifatnya yang khusus. Saya mengambil bicara seorang ulama namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Waktu mana dia ditanya tentang perbezaan tafwid, taslim, tawakal. Pertama, tiga ini maksudnya semuanya serah pada Allah. Tapi darjat paling tinggi ialah tafwid, serah pada Allah, tafwid. Baik tawakal pun serah pada Allah, taslim pun serah pada Allah. Apa bezanya? Baik saya bezakan berdasarkan uraian Abu Ali Ad-Daqqaq. Tawakal serah pada Allah makna tuan-tuan ambil dulu sebab. Tuan-tuan baca buku dulu, lepas tu tuan-tuan periksa. Kalau orang tanya macam mana boleh jawab, tawakal lah, kita dah jawab. Jadi tuan-tuan letak usaha dulu, ini tuan-tuan tawakal. Setiap kali kita bercakap tawakal, berarti tuan-tuan akan berkata saya dah usaha, kemudian saya tawakal. Saat saya dah buat apa yang saya patut buat, kemudian saya tawakal. Dan itu makna tawakal. Dan at-taslim, serah pada Allah. At-taslim ni tuan-tuan, serah pada Allah. Maksudnya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita satu perintah, tentukan kepada kita satu perkara, maka kita serah terus pada Allah, serah. Tanpa ada sebarang bentuk kita katakan mengambil nilai sebab. Dan macam mana urusan kahwin, saya serah ke mak ayah saya pun tak campur, serah. Awak tak campur apa, tak, mak ayah saya. Setuju, ayah setuju, serah. Itu maksudnya serah dia tanpa ada penglibatan dia, serah. Maka ini dianggap sebagai makam orang-orang para wali Allah. Tetapi bila kita sebut at-tafwid, at-tafwid ni tuan-tuan suatu sifat. Sebelum berlaku dan selepas berlaku semua diserah pada Allah. Kita kan kalau tawakal, kita baca buku, kita periksa. Orang tanya macam mana awak? Tawakal Ustaz, dapat. Kemudian gagal, sedih Ustaz, sedih juga. Tapi dulu tawakal, tapi sedih, kerana belum ada penyerahan. Orang yang tafwid, Allah firman, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua keputusan pada Allah. A atau B, aku serahkan semua. Tak nak. Aku reda, jiwa reda. Orang ni ialah orang yang tuan-tuan yakin bahawa apa pun Allah tentu baik, apa pun baik. Dia tak ada istilah tak baik. Itu nama tafwid.